Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin buat ulasan tentang apa Tun M cakap baru-baru ini di dalam satu interview dengan televisyen Tamil. Beliau mengatakan tiga perkara. Yang pertamanya adalah orang-orang Tamil ataupun orang India dan Cina tidak taat kepada negara Malaysia. Yang keduanya adalah mereka ini tidak taat sebab mereka ini tidak mahu assimilate ataupun menjadi atau masuk di dalam budaya Melayu. Dan yang ketiga pula dikatakan bahawa Malaysia ni milik Melayu, maka nak kena jadi macam Melayu lah. Jadi itulah saya rasa yang fahaman saya daripada interview yang telah diadakan ataupun dibuat dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi sebelum saya buat ulasan saya tentang ketiga-tiga aspek itu, saya ingin mengingatkan tuan-tuan tentang kenapa agaknya Tun Mahathir membuat kenyataan berbisa dan juga yang mempunyai elemen-elemen agresif serta divisif ataupun memecah belahkan kaum. Bagi saya, Tun Mahathir ni dua perkara. Yang pertamanya, dia dah hidup lama, jadi pemikiran dia tu tersekat pada politik tahun 1970. Tun Mahathir memang seorang yang cukup hebat pada tahun 1970 dan tahun 1980 apabila beliau dalam 80-an memegang tampuk kepimpinan negara. Jadi politik perkauman ini memang selalu bermain di kepalanya dan sampai hari inilah dia pun masih lagi stuck ataupun terlekat dengan agenda-agenda dan konteks-konteks politik pada ketika itu. Saya mengakui ketika itu kaum-kaum lain seperti China dan India lebih agresif. Kalau kita lihat sebelum kejadiannya Mei 13, banyak unsur-unsur yang memang agak agresif. Kalau saya baca buku Lim Kip Siang, buku Lee Kuan Yew dan sebagainya, sama-sama agresif lah kita kata. Jadi di sini beliau memang tidak grow ataupun tidak menjadi lebih matang daripada apa yang difikirnya pada waktu muda dahulu. Yang keduanya, saya rasa niat Dr. Mahathir ini adalah untuk meraih populariti orang Melayu. Umum mengetahui bahawa Tun Dr. Mahathir kalah dengan satu keadaan yang cukup memalukan, di mana setelah menjadi Perdana Menteri pada kali kedua, beliau kalah sampai tak dapat deposit di Langkawi dan kalah pun daripada orang yang paling dia benci dulu, daripada parti yang paling dia benci dahululah, yang mana sekarang dia dah jadi kawan. Kononnya mereka mengangkat dia untuk menjadi salah satu daripada penasihat mereka. Jadi di sini Tun M nak jadi popular cepat, dan cara popular untuk menjadi popular cepat di dalam politik UMNO dahulu adalah untuk membelasah ataupun membuat kaum-kaum lain itu sebagai musuh. Jadi kalau ada musuh, orang Melayu pun akan takut dan akan berkumpul di bawah bendera kita. Macam Perikatan Nasional buat bahawa orang-orang bukan Melayu ni adalah musuh kepada Islam, dan orang-orang liberal pun seperti Anwar Ibrahim pun lagi teruk dia ni musuh ke, entah macam-macam perkataan dilontarkan lagi. Jadi orang Melayu pun takut, dan tak kira lah orang Melayu yang profesor ke, yang ada PhD ke, yang jual goreng pisang saja ke, yang tak sekolah ke, bagi saya nampak sama saja. Mereka semua jenis-jenis cepat takut. Jadi di sini saya nak ulas apa yang dimaksudkan sebagai tidak taat ataupun konsep ketaatan. Yang saya faham, tuan-tuan dan puan-puan, apa makna taat di sini? Taat di sini adalah satu perasaan. Perasaan apa tu? Perasaan bahawa kita nak taat, katakanlah kepada ibu bapa kita. Jadi kita taat tu makna dia apa? Adakah makna taat tu kita ikut semua kata ibu bapa kita? Tidak. Taat itu bermaksud kita hormat ibu bapa kita. Kenapa kita hormat? Sebab kita tahu bahawa mereka telah bertungkus lumus menjaga kita, beri kita makan dan macam-macam untuk kita menjadi orang dewasa yang mana kita boleh berdikari. Itulah asas ketaatan kita.
iaitu kasih sayang kita kepada mereka terhadap perbuatan yang membantu kita. Jadi sebagai satu negara atau nation, apabila kita kata sesuatu rakyat itu taat, dia mesti mempunyai perasaan bahawa negara itu telah membantu dirinya di dalam pendidikan, di dalam ekonomi, di dalam dapat kerja, di dalam menjadi orang yang baik dan sebagainya. Jadi kalau kita menulis sejarah buku teks sekolah yang mengenepikan kebanyakan kumpulan-kumpulan etnik, maka susahlah kita nak mendapat ketaatan. Buku-buku tu penuh dengan cakap pasal Islam saja, cakap pasal Melayu saja, maka orang lain pun tak ada tempat dalam tu. Jadi naratif yang dibuat adalah Melayu tu penting, Islam tu penting, yang lain tu dia macam tak penting sangat langsung lah. Jadi macam tu. Jadi macam mana orang nak menjadi taat kalau dia tak tahu kata bangsa ataupun ethnic group dia ataupun kumpulan etnik dia telah berkhidmat suatu ketika dulu sebagai askar, sebagai polis, sebagai jentera pentadbiran dan sebagainya. Jadi tak ditulis demikian. Serupa juga agama dia pun tak diberi kepentingan, tak diberi penghormatan dan sebagainya. Jadi di sinilah masalah saya rasa timbulnya ketaatan. Bukan masalah orang-orang bukan Melayu seperti orang Cina dan orang India tak mahu belajar bahasa Melayu. Saya pun setuju bahawa mereka perlu belajar bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, dan ini adalah suatu yang menjadi kewajipan untuk mengetahui bahasa. Dan dengan mengetahui bahasa, kita juga perlu mengetahui adab Melayu. Tak semestinya kita kata kita mengikut adab Melayu tersebut. Memang betul lah dari sudut yang dikatakan kalau kita tahu bahasa tu ia akan lebih mudah, tetapi ketaatan tu tidak juga bermakna kita akan membuat satu jaminan. Yang pentingnya adalah apakah nilai yang dipelajari di dalam katakanlah pelajaran sejarah, pelajaran agama Kristian, agama Buddha, agama Dao, agama Islam dan sebagainya kepada negara yang bernama Malaysia dan rakyat semua. Apa dia nilai yang dipelajari daripada agama tersebut? Jadi itulah ulasan saya bahawa ketaatan itu adalah bukan hanya berkait dengan satu bahasa saja. Yang kedua, dikatakan bahawa perlu satu kaum itu menjadi seperti kaum yang majoriti, iaitu asimilisasi. Jadi kita sebenarnya hidup di dalam unity, dalam diversity, atau diversity di dalam unity macam manalah. Iaitu mesti ada perbezaan. Dalam perbezaan tidak semestinya kita bertengkar, tetapi ia menjadi kuat dan mengukuhkan kita. Allahyarham Siddiq Fadil pun mengatakan bahawa perbezaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka kita mesti memberi penghormatan, kerana hanya dengan mempelajari antara satu sama lain maka kita boleh menjadi lebih baik, iaitu kita boleh membangun. Tuan-tuan, kalau kita nak menjadi orang yang lebih matang, orang yang lebih baik dan sebagainya, kita tak boleh lari daripada cabaran. Dan kita tak boleh lari daripada cabaran perbezaan dengan corak hidup kita. Kalau kita masuk kerja tempat orang lain pun ada cabaran dia. Kalau kita pergi ke negara baru pun cabaran dia. Kalau kita masuk kumpulan ini dan kumpulan itu pun ada cabaran dia. Semua cabaran-cabaran ini bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk memberi kita ruang untuk berkembang, untuk menjadi lebih matang. Tapi orang macam Dr. Mahathir, dia fikir untuk dia sahaja. Jadi Mahathir ni my way or the highway. Jadi maknanya kalau tak ikut cara dia, tak boleh lah. Dia tak suka, dia nak cara dia saja. Jadi tak heranlah orang yang macam ini berfikiran bahawa kalau nak jadi rakyat Malaysia yang taat, kena jadi masuk Melayu macam tu dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang saya rasa telah menyeleweng daripada niat asal pembentukan negara ini, iaitu perpaduan melalui diversity ataupun kepelbagaian, dan juga kita menghormati bahasa Malaysia sebagai bahasa penyambung antara kita.
Dan yang akhir sekali yang disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir, selain daripada bahasa dan juga asimilisasi dan sebagainya, maka dikatakan juga bahawa bangsa-bangsa lain itu tidak taat kerana mereka degil untuk jadi mereka degil untuk mengakui bahawa negara ini dimiliki oleh rakyat yang majoriti, iaitu rakyat ataupun orang Melayu. Jadi di sini saya ingin mengingatkan Tun Dr. Mahathir bahawa negara ini nama dia negara Malaysia, bukan nama dia Tanah Melayu. Jadi kalau kita faham sejarah, dan saya rasa Tun Mahathir pun faham, bahawa Malaysia ni adalah gabungan, awalnya adalah di antara Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Malaya. Jadi kalau kita lihat Malaysia dalam hal sedemikian, bolehkah kita nak katakan bahawa Malaysia ini adalah negara Melayu? Ini adalah satu perkara yang tidak menghormati rakyat-rakyat lain. Ia bukanlah apa yang dikatakan the issue of majority. Jadi kalau yang sebenarnya rakyat ataupun orang Melayu memang majoriti di tanah Melayu. Tapi bila dijemputnya Sabah, Sarawak dan Singapura untuk menjadi negara Malaysia, kita yang jemput. Jadi kalau kita jemput, lepas tu kita ungkit pula, korang jangan mesti ingat ni negara Melayu. Macam mana kita nak jadi negara Malaysia? Jadi kalau saya jadi rakyat Sabah, saya jadi rakyat Sarawak dan saya jadi rakyat Singapura, saya pun naik meluat. Apa depa ni, dia orang yang jemput kita, lepas tu dia kata asyik ulang-ulang dia tu punya negara. Contohnya lah, kita ni dijemput pergi ke rumah seseorang. Jadi bila jemput, kita masuk dan dia pun melayan kita, lepas tu kata jangan lupa kamu ni dekat rumah saya ni, rumah Melayu, rumah saya lah dan sebagainya. Kita pun iyalah, kita tahu ni rumah kamu, tapi kamu jemput kita masuk di sini, jadi kita pun dilayan dengan hormat sepatutnya. Jadi di sinilah kita buat analogi di mana kalau kita menjadi satu keluarga, contohnya saya berkahwin dengan isteri saya, maka saya nak kena ingatkan isteri saya, kamu ni dah masuk puak abang ni lagi besar, jadi kamu kena taat lah, kena ikut lah. Jadi macam tu rasa tak berapa sedap lah, jadi tersinggung isteri keluarga lain yang mana mereka mungkin datang daripada keluarga miskin dan juga tidaklah ahli keluarga yang ramai atau kuat, maka ia menjadi suatu perkara yang menyedihkan kerana disinggung sedemikian. Jadi di situlah bagi saya kita tidak boleh menganggap atau berkata macam apa yang Tun M kata, iaitu ia negara Melayu. Kita adalah bersama di dalam negara ini, walaupun ada aspek-aspek keistimewaan itu adalah buat sementara, bukannya sampai bila-bila. Ada yang mungkin dikatakan yang lebih penting tetapi merujuk kepada Islam dan sebagainya, tetapi asasnya adalah kita semua harus menghormati antara satu sama lain dan tak boleh mengungkit perkara-perkara seperti ini negara kumpulan kami dan bukan kumpulan kamu. Jadi macam tu. Baik, dari situ ulasan saya bahawa apa yang disebutkan oleh Tun Mahathir itu hanyalah mainan politik untuk meraih populariti daripada orang Melayu, sebab dia dah tak ada populariti dan dia tidak ada sokongan politik. Parti politik dia pun tidak menang dengan besar dan dia sendiri pun kalah, dan dia sendiri pun parti pejuang dia yang bertanding tu semua wipe out, dan sekali-kali dia sekali wipe out. Jadi dia tu tak ada tempat menumpang sekarang dengan parti PAS dan juga parti Bersatu, ceramah sana ceramah sini, fitnah sana fitnah sini, dan juga membuat kenyataan yang memecah belahkan antara rakyat. So jadi di situ saya ulasan saya. Sekian. Assalamualaikum.